agar amal-amal dan juga perbuatan kita nanti ada penolong kan. Selain pada yang lain lah, betul lah kan. Ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in yang memberi sumbangan dan jasa baktinya kepada agama Allah yang mulia ini, sehinggalah kita sebagai orang yang berada jauh di timur diberi hidayah dapat meluk ataupun beriman dengan agama yang mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa pastinya kita juga kena memperbanyakkan amal-amal yang bersifat tambahan, istighfar. Antara benda yang kadang-kadang kita alpa ataupun lalai, kita diminta memperbanyakkan permohonan istighfar. Taubatlah sebenarnya, tak istighfar ni kan. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Al-ayah, panjang lagi ayat sebut kan. Hendaklah kamu ucap kata pohonkanlah istighfar kepada Allah banyak-banyak. Sesungguhnya adalah Allah itu maha penerima pemohon, orang kata memberi keampunan kepada kita. Dengan istighfar ni, dalam ayat itu menceritakan tentang keluarbiasaan yang akan kita dapat kalau kita memperbanyakkan istighfar. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, dalam hadis sebut 70 kali tidak kurang. Ada yang kata 100 kali sehari semalam. Nabi yang maksum mengucapkan istighfar sedemikian banyak. Kita kalau kita solat paling tidak astagfirullah 3 kali. Nak baca doa pun ada juga istighfar lagi 3 kali. Contohnya lah kan, kalau kira berapa ya? Kalau katakan 6 darab 5, 30 baru kan. Sedangkan para ulama ada menyebutkan kalau kita mengamalkan istighfar sebanyak 1000 kali, 1000 kan, Allah Rabbi ya Karim, semua hajat dan keinginan atau permohonan kita Allah akan tunaikan. 1000. Jadi 1000 kali ni lama mana agak-agaknya. Mungkin tuan-puan fikir Allah lama tak habis ni. Sebenarnya tidaklah terlalu lama, sebab dia ringkas. Ada yang kata kalau kita amal sekitar 20 minit boleh selesai istighfar 1000 kali 20 minit. Tidak lama sangat 20 minit kan. Saya cerita ni kerana kita tahu kita habiskan masa kepada benda lain tu sejam 2 jam tak apa pun 20 minit. Ada satu riwayat ni sebagai kita nak cerita kelebihan istighfar ni amat luar biasa. Kita kalau para nabi tu macam mukjizat lah kepada kita ni, macam perkara pelik boleh berlaku. Cerita ini berlaku kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, salah seorang imam 4 yang terakhir. Okey. Diriwayatkan bahawa waktu itu Imam Ahmad dah agak umurnya pun agak lanjut ataupun dah agak senior. Satu hari tiba-tiba timbul perasaan daripada dalam diri Imam Ahmad nak ke Damsyik ataupun kita panggil nak ke Syam. Imam Ahmad ni dia tinggal di Baghdad. Sebab kalau kita baca riwayat, Imam Ahmad dia ada sedikit clash dengan pemimpin ataupun terpanggil khalifah daripada Bani Abbasiyah, khususnya Al-Ma'mum, kerana pandangan yang agak luar biasa sikit kan nak cerita. Al-Ma'mum ni cenderung kepada pandangan Mu'tazilah. Saya tak nak cerita lah sebab ini melibatkan ada banyak benda yang melibatkan Quran itu makhluk ke bukan. Itu cerita dia. Tak apalah, sebab dia pernah penjara. Jadi dia memang tinggal di Baghdad lah nak ceritanya. Dia tinggal di Baghdad.
dia rasa nak pergi ke Syam. Syam ni luas dulunya, kan? Sebab dia meliputi, kalau sekarang negeri-negeri yang termasuk dalam wilayah Syam itu banyak. Termasuklah Syria yang besarnya, Palestin pun situ, Lebanon pun situ, Israel pun masuk juga dalam kawasan itu. Kan? Itu dia. Jordan masuk juga. Kalau nak sebut sekarang, dulu luas. Tapi kalau dulu selalunya kita rujuk Syam ini, kalau bandarnya Damsyik lah, Dimash, iaitu negara, ibu negara Syria sekarang lah, Damsyik. Kan? Ada lagi bandar lain seperti Aleppo atau kita panggil Halab dan sebagainya, kan? Banyaklah. Kalau ke kampung Imam An-Nawawi namanya An-Nawa. Kalau sebab itu lahirnya gelaran An-Nawawi, dia lahir tinggal di kampung dia An-Nawa. Kuburnya pun masih berada di sana. Tidak jauh daripada kota Damsyik. Itu dia. Dia rasa nak pergi. Dan kan dia tak ada tujuan. Tuan-puan pernah berlaku tak? Nak pergi satu tempat tak ada tujuan. Boleh berlaku? Tak ada. Tak ada orang. Kalau yang biasa kita tahu kan, wasa nak pergi, contohlah kalau saya kan naik motor, kalau pagi dulu naik motor kan, wasa nak minum pagi mana, Cameron ke kan, saya pergi kan nak minum pagi dengan motor contohnya, kan balik nak minum pagi. Tapi sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni nak kayu bersikam mana ada tujuan, minum pagi kayu bersikam contohnya. Allah, saya sebenarnya tak apa kepenatan hari ni nak kayu bersikam agak jauh daripada biasa. Saya pun macam terikut rasa nak tarik diri tak dan dah. Saya kayu daripada sini, lalu biasalah Sungai Tekalor, dam sampai ke Genting Press. Naik Genting Press, turun Genting Press menghala ke Kuala Kelawang, Bandar Kuala Kelawang. Daripada Bandar Kuala Kelawang naik ke Jeram Toy, naik ke Mendung, Bukit Mendung, Lenggeng, sampailah ke bandar. Memang saya sampai berapa? Hampir pukul 5 petang saat ni. Rasa nak putus nyawa sebenarnya, tapi fikir lama tak datang, dia datang jugalah. Tak agak saya. Daripada pukul 8 pagi, 20 jam mengayuhnya. Sampai pukul 5, kat pukul 5 petang. Ni kerja melampau juga sebenarnya. Tapi macam mana terikut dah, Allah Akbar. Sampai ke, kalau hujung-hujung ni memang awal-awal kita ada tenaga, okey, kayu bersikam betul lah, kita mampu naik Getih Pereh tu, daripada cabang Batu 18 tu, cabang nak menghala ke Batu 18, daripada bawah tu kita rest sekejap, naik ke Getih Pereh tu 11 kilo lebih pun, mendaki, mencanak macam ni, tak ada turun-turun tuan-tuan, maka okey lah, tenaga masih ada. Tapi sampai ke hujung-hujung ni tak ada tenaga. Ada kena tolak bersikap. Abang naik bukit tak larat tolak, memang habis gas kata. Ni kerja satu hal je kerja ni. Tak apalah. Nak cerita ada tujuan. Ni tak ada tujuan. Rasa nak pergi, dia pun pergi. Tolak pergi. Jauh juga. Baghdad ke Damsyik ni ataupun Syria ni, ratus kilometer jugalah. Tapi taklah terlalu jauh. Sampai katakan sampai tengah hari, dia pun tak ada tujuan. Kerana tak ada tujuan kan, pergi duduk masjid duduk masjid, solat Zuhur, baca Quran, zikir kan. Satu lagi kita kena faham, zaman dahulu orang tak kenal siapa itu Imam. Maksud tak kenal rupa, namanya orang kenal. Semua orang kenal kehebatan, keilmuan, orang kata yalah ketokohan Imam Ahmad, betul. Tapi muka tak ada orang kenal. Sekarang ni tak apalah, Syekh atas Syekh ni muka dia, nanti tunggu tengok muka ni ambil contohnya. Tak ada orang kenal. Sampai di sana pun orang tak kenal dia. Orang Baghdad kenal lah, orang Damsyik tak kenal. Walaupun dia tahu nama, tapi muka tak tahu. Wajahnya macam mana tu, tak ada gambar-gambar kan, faham-faham lah kan, tak ada gambar, tak ada apa, macam mana nak kenal.
Okey. Jadi duduk masjid pun orang tak layan macam biasalah kan. Tak ada orang habis sangat tanya orang tegur je tapi tak ada apa. Okey. Solat Zuhur, Asar, Maghrib sampailah ke Isyak. Dia berada di situ. Apabila Isyak selepas solat Isyak dan sebagainya, dia tak ada tujuannya, dia berhasrat nak berintikaf di masjid lah, senang ceritanya, ataupun duduk di masjid. Tapi datang Tok Siap kata, maaf tuan, tak boleh duduk tidur masjid. Rupa-rupanya duduk tidur dalam masjid ni dulu pun tak boleh dah tuan-tuan. Terutamanya bahagian dalam ni memang tak boleh kan. Tak boleh. Allahu Akbar. Dia pun bergerak ke beranda, keluar. Tetapi apa yang berlaku, Tok Siap ni memang ketegak punya orang. Kat luar pun tak boleh tuan. Allah sudah dah dia kata. Ni parah ni. Kat luar pun tak pernah juga. Peristiwa ini dilihat oleh seorang lelaki yang kerjanya buat roti, jual roti. Dia tengok, Allah kesian. Dia pun kata, tuan kalau macam tu tuan macam tak ada arah, tak ada hala tuju nak pergi ke mana, tuan saya jemput ke rumah saya lah. Rumah saya sebelah tu, dia sebelah masjid je lah, rumah dia dekat je. Okey, kita pergi bermalam rumah saya. Itu dia. Jadi Mak Ahmad dia tak ada, orang tu pun tak kenal juga, ajak je, biasalah kan. Orang tetamu datang, dia pun okeylah bermalam rumah saya. Imam Ahmad pun okey, alhamdulillah kan. Dia pun pergi masuk rumah tu. Maka setelah duduk apa semua, kata pembuat roti tu, maaf tuan, saya kena buat roti. Sebab saya penjual roti, esok nak jual roti. Jadi kena buat roti. Dia pun ambil, kalau nak buat roti fahamlah gandum ke apa, Wallahualam. Kalau zaman dulu tentu lebih susah kan. Sekarang ni mungkin pergi beli gandum siap dah, campur-campur pulah-pulah ya kan. Masuk mesin relax ya. Dulu pastinya lebih sukar. Tetapi apa yang Imam Ahmad perhati kepada lelaki ni, sebaik saja dia mula, dia pun beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kan mula gaul, apa tu pun campur ke bahaya apa semua, istighfar. Kadang-kadang zikir kan, kadang-kadang selawat. Tapi mulutnya tidak lepas daripada mengucapkan perkara-perkara baik, terutamanya istighfar. Maknanya banyak kali kan. Kalau 2 jam banyak ribu. Bukan setakat 1,000 2,000. Istighfar. Imam Ahmad pun tanya, wahai tuan, sejak bila tuan buat roti ni? Dah lama dah. Ya, daripada yalah muda-muda, biasalah kerja buat roti ada dulu kan. Dan sikap tuan ataupun akhlak tuan mulakan dengan beristighfar ni bila? Oh, sejak saya buat roti lah kan. Sejak saya buat roti memang saya begini perangai ni. Cuba tuan-puan fikir secara positif. Cuba kita ubah kepada amalan ini dalam rumah tangga kita. Mungkin benda ini terpikul berat kepada ibu kan. Bapa pun mungkin kalau masuk dapur boleh juga awak ni. Cuba kita fikir, ada tak kita buat? Maaf, tanyalah kan. Ibu bapa buat tak macam ni? Sejak daripada basuh berah, astagfirullah, berah basuh kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Contoh. Kemudian siap ikan ke, siap sayur ke, ada buat dah? Kalau kita nak tanya, saya yakin kalau ibu bapa buat macam ni, anak-anak dia tak akan timbul banyak masalah lah. Saya percaya dengan izin Allah Subhanahu. Sebab benda yang mulia tak akan yang jadi masalah. Anak kita tak dengar, kita dah bersumpah seronok, malah masuk makan nak makan. Mulut tu tak lepas daripada kata-kata yang tak baik kan. Kadang-kadang sumpah seronok, makan nak, kerja malah. Contoh juga. Pah makan. Cuba kita fikir, benda apa yang kita ucapkan ataupun kita katakan itu sebagai satu doa. Sedangkan kalau kita tukar, saya kira cukup luar biasa keberkesanan dari sudut orang kata penerimaan di sisi Allah Subhanahu. Jadi
Dia buat macam tu. Alhamdulillah. Kita pun kalau kita bolehlah sikit sebanyak kan ubah kan daripada ataupun duduk saja ataupun biarkan masa berlalu tanpa kita isi dengan benda-benda yang bermanfaat. Okey. Kata-kata ayat daripada dulu. Akhirnya Imam Ahmad pun bertanya, setakat ni apa hajat tuan yang dah seolah-olahnya diterima, dimakbulkan oleh Allah, dan ada tak hajat tuan yang tak dimakbul atau belum lagi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Sebab kita nak cerita ni, orang istighfar ni Allah akan berikan makbul doanya, penerimaan doa. Dia kata, alhamdulillah tuan, semua yang saya nak Allah bagi dah. Masya Allah. Tak ada. Dia pun tanya lagi, ada tak yang belum? Kalau ada yang belum, baru dia pun terfikir. Dia kata, ada satu tuan, saya teringin sangat nak berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Masya Allah. Masih belum termakbul. Saya dengar dia ni seorang yang hebat, ilmunya, ketokohannya, kan, kewibawaannya. Adalah tokoh Imam Mazhab. Saya rasa nak jumpa, tapi lah tak berkesempatan nak pergi, kan. Masya Allah. Cuba tuan fikir, Imam Ahmad pergi memeluknya. Akulah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Aku sendiri pun tak tahu kenapa aku mari sini. Rupa-rupanya kerana nak berjumpa dengan kau. Allah gerakkan hati aku. Masya Allah. Kenapa? Cuba kita fikir. Allah gerakkan hati Imam Ahmad semata-mata kerana itu, untuk berjumpa dengan orang yang banyak istighfar. Ini kata luar biasa. Doa ataupun permintaan, permohonan daripada orang yang banyak beristighfar. Okay. Cubalah kan, kalau kita ambil kelebihan ini untuk kita sama-sama. Kalau tak boleh banyak pun sikit-sikit kan. Jangan, sebab selalu kalau sebab kita pun tak jumpa lama kan, kita dah melalui fasa yang panjang daripada ceritanya awal Muharram dah nak habis dah nak habis awal Muharram. Jadi kalau nak cerita, selalunya apabila datang Muharram, selalunya kita ni adalah mempunyai azam nak buat sesuatu, nak berubah ataupun nak baiki diri, nak tambah apa yang kurang. Itu biasa kan. Jadi dengan kedatangan Muharram, apakah kita mempunyai azam? Memang cerita azam mungkin ramai orang ada, tapi azam tanpa perancangan, tanpa strategi, pi mai tahun tu 10 tahun lepas macam tu jugalah, tak pernah berubah pun. Tak pernah berubah daripada 10 tahun lepas. Contohnya lah kan, kalau dulu ngaji Quran, satu Quran tu habis hanyalah biasanya setahun satu Quran, sekali khatam 1 tahun. Tu pun bulan Ramadan, hal lain tak pernah habis. Contohnya lah kan, kalau kita nak cerita di sudut khatam Quran, dah masuk tahun baru, umur pun dah orang kata dah makin meningkat ke arah nak masuk kubur dah ni. Cuba tanya, boleh tak angkat sikit lah kita punya azam nak khatam Quran sebulan 1 kali. Kau macam mana? Berat tuan. Mungkin tu orang kata Allah tak mampu sebulan sekali. Tapi betul kau tak mampu sebab kita tak ada rancangan. Itu yang tak mampu. Sebenarnya kalau kita rancang, tak ada masalah apa pun. Orang tunjuk dah peraturan, kaedah macam mana nak boleh khatam Quran 1 hari 1 juzuk, 30 hari, insya-Allah. Tapi sebab tak buat, sama ada kita nak cerita selepas solat ke apa, semua boleh. Berapa halaman yang perlu kita baca, ataupun tuan rasa kuat peruntukan 1 jam 1 hari. Ini semua adalah kita punya strategi nak lengkapkan bacaan. Kita tak cerita nak khatam Quran 2 kali 1 hari, tuan-puan. Ini bukan
Belum lagi cerita tu. Kita nak cerita hanya sekali sebulan. Takkan tak boleh berubah. Tu kalau bawa khatam Quran. Banyak lagi kita nak sebut benda apa? Menuntut ilmu ni. Di antara yang dituntut. Tak boleh ke? Tak berat juga kan. Biasalah tu kan, tamu je tu. Baik duduk relax kat rumah. Tengok TV, tengok berita orang, tengok cerita pasal Covid. Betul lah Covid tak ambil lah, tahu tak apalah. Tapi benda tu macam tu je kan. Cerita pasal Covid 10 kali tengok pun. Tapi ambil berat tak apa. Tapi dia tidak banyak memberi kebaikan kepada kita. Ya, kita cubalah. Allah Rabbi ya Karim. Saya kadang-kadang banyak baca cerita berkait dengan kelebihan mereka yang menuntut ilmu, hatta orang yang menginfakkan wang ataupun perbelanjaannya kepada menuntut ilmu. Lagilah. Saya ada satu cerita, mungkin yang pernah dengar lah. Saya ni cerita ni pun cerita orang atas orang lah. Cerita yang berlaku pada salah seorang ustaz yang popular lah. Saya tak sebut namanya saja kan, tak nak sebut namanya lah. Cerita dia macam mana dia waktu dia menuntut ilmu di Damsyik, Syria. Ni zaman Syria okey lah, bukan sekarang tak ada orang nak pergi. Satu hari dia kata dia duduk menuntut ilmu daripada seorang tok guru yang buta. Tok guru tu buta. Dia pun duduk dalam halaqah lah kan, 4-5 orang pelajar kan. Duduk belajar kan. Nada kitab lah. Kalau kita yalah kitab fiqh apa semua boleh belaka kan. Setelah itu tiba-tiba ada seorang pembantu pada syekh ni, tok guru yang buta ni datang, "Tuan, ada orang nak jumpa tuan." Dia kata, "Ada orang nak jumpa tuan." Maka syekh kata, "Syekh, okey, kita berhenti sekejap." Dia bagi isyarat kepada murid ni, relax duduk tepi tu lah kan. Dia nak terima tetamu tu. Maka tetamu tu masuk, dia pun tengok ada pelajar duduk belajar, biasalah kan. Dia pun tanya, "Manhum, siapa ni?" Ni kata dia, syekh tu jawablah, "Ni talibul ilm, penuntut ilmu." Daripada mana? Dia tanya, "Daripada mana?" "Malizin," dia sebut malah. Ustaz-ustaz apa orang tu daripada Malaysia. Yang datang tu wallahu a'lam, mungkin dia kaya, tak apalah. Dia keluar, kata ustaz tu, dia keluarkan duit daripada poket dia satu banda. Kata yang kita duit kita tengok kan orang setongkol tu kan. Berapa ribu tak tahu, kalau Malaysia kalau RM50 mungkin RM5,000 saya kira kan. Tapi dia ni duit Syria lah. Duit Syria lah. Okay. Maka dia pun kata wazin, dia kata, "Tolong ambil duit ni bagi-bagi kepada ni menuntut ilmu ni." Kata ustaz, lega. Nanti lepas ni dapat insya-Allah. Masya-Allah. Macam mana dia menghargai orang, atau betul utamanya anak murid penuntut pelajar lah, pelajar utamanya pelajar luar. Dia dapat ilmu. Mungkin tuan-puan kata okey lah, dia kaya, okey bagi duit, tak apa kan. Tapi kita ni dah bukan soal kaya, soal miskin tuan-puan kan. Kita tahu semua tu kan. Bukan soal kaya, soal miskin. Okey, dia kata, tak apa, kerana itu kaya, okey. Tapi ada satu cerita lain, dia juga cerita bahawa ini bukan orang kaya. Ni satu masa yang lain, dia juga pergi belajar menuntut ilmu daripada pagi sampai ke malam, sampai waktu tengah hari rehat. Mana rehat awal lah, syekh kata kita berehat awal. Dia pun kata daripada duduk termenung tu nak pergi ke masjid kan, macam biasalah kan, pergi rehat di masjid ataupun nak baca Quran ke, solat, iktikaf di masjid, apa-apa saja boleh buat. Dia pun berjalan, masjid tak jauh daripada rumah syekh kan. Bila sampai ke masjid itu, dia nampak ada seorang lelaki tu siap jugalah ni, yang pembantu kerja, buat kerja-kerja membersihkan masjid. Dia pun lalu tu, orang tua tu pun tanya, siapa engkau?
Kan? Dia tengok kan. Biasalah awak tanya khabar kan. Kan? Orang dia kata, anak tulab, talibul ilm. Biasalah kan, menuntut ilmu. Talib. Dia pun tanya, "Min daripada mana?" Dia tengok, tak tahu jawab, Malaysia. Dia tak tahu kat mana Malaysia, faham lah dia. Kalau cerita tempat ni, kalau di negara Arab dulu orang tak kenal Malaysia. Sama ada orang kenal Indonesia. Kalau sebelah Arab Mekah selalunya orang sebut Al-Jawi. Itu lebih dikenali. Kalau sebelah barat orang tak kenal juga Malaysia, orang kenal Singapura. tahu kan? Dulu-dululah. Sekarang ni alhamdulillah lah. Ni cerita dulu. Orang tak kenal Malaysia ni, tak tahu apa. Dia pun Malaysia dia tak tahu. Dia pun kata, kam sa'ah safar. Berapa jam kalau musafir jalan? Seolah-olahnya dia tanya tu berapa jam itu dengan bas, bil hafilah atau bil utubis, dengan bas. Dia tanya tu. Kalau kau naik bas berapa jam? Seolah-olahnya Malaysia ni satu kampung entah mana-mana kan, kampung hujung mana kan. La. Dia kata bukan. Dengan kapal terbang betul ya dah. Betul kapal terbang. Kamsa ni 9 jam. Contohnya 9 jam ataupun 8 jam kan. Dia pun tak tahu mana Malaysia. Tak apalah, tak apa. Begitu dia kata. Dia pun kata, duduk. Majlis, duduk. Dia pun keluar. Tukang cuci ni ataupun tukang basuh ni, masjid ni, letak dia punya penyapu apa semua, keluar. Dia pergi kat luar sikit, ada orang jual buah anggur. Dia pun beli. Dahlah, kita nak senang ceritanya, mungkin duit dia ada 2-3-4 riyal kot. Kalau duit dia ada dia pun beli, mari. Dia kata, ni ya duit aku ada. Dia kata, Masya Allah, ni ya duit aku ada. Ni ada 2-3 ringgit ni, tapi aku belilah. Aku beli buah anggur ni kerana nak memuliakan kamu. Aku tak boleh beli benda lain, aku tak ada duit. Masya Allah. Ini nak cerita memuliakan penuntut ilmu. Kalau kita kata kaya tak apa, tapi budaya ini, sebab memuliakan ini adalah mesti datang daripada sikap budaya. Dan saya kira kalau zaman-zaman dahulu memang cara itu jugalah yang dilakukan oleh tok nenek kita dahulu. Saya boleh cerita panjang kalau nak cerita zaman-zaman Tok Kenali kan. Haji Mak Yusuf nama dia kan. Zaman Tok Kenali nak pergi ngaji, orang kampung kumpul duit. Tahu tak Tok Kenali? Dia orang kampung tak ada duit. Nak datang mengaji ke? Sebelah sini naik kapal zaman dulu ni tahun 1920-an tahun 1920-an. Dia kalau Kelantan tu mak sebut dia makan laksa, tahu tak? Nak cerita panjang. Dia makan laksa, maka orang kampung datang makan laksa, sedekah 20 riyal, 10 riyal. Ikut kemampuan masing-masing lah. Untuk sebab itu kalau kita baca kisah Tok Kenali, dia apabila balik daripada belajar, dia tak nak kerja kerajaan, dia tak nak apa, dia buka pondok ataupun madrasah di kampung dia, khidmat kepada orang kampung dia. Boleh tak macam tu? Orang offer jawatan, tak nak. Masa tu dengan ilmu dia boleh pegang jawatan di majlis agama lah, nak sebut majlis agama Islam, Kelantan apa semua, tak ada masalah. Boleh. Dia hanya tapi dia pernah pegang jawatan yang tak bergaji, iaitu sebagai editor majalah pengasuh. Tahu majalah pengasuh ni antara majalah paling awal yang diterbitkan 1920-an dah ada. Majalah pengasuh, hatta sampai sekarang majalah pengasuh masih ada, diterbitkan. Boleh, kalau minat boleh baca. Dalam tulisan Jawi. Kan kita buat kajian. Boleh ramai. Dia tak nak, aku tak nak gaji, aku tak nak. Dan sebenarnya sikap macam ni dari satu sudut bagus. Bagusnya apa? Kerana
Apabila kita tidak terikat dengan kerajaan dan pemerintah ni, dari sudut nak beri pandangan, nak kritik ataupun nak kata apa-apa, dia akan lebih mudah. Kalau kita maaf saya dah kerja kerajaan apa tu gak nak kritik kerajaan, mula berat mulut lah jawab dia. Lalunya macam tu kan. Mula berat mulut lah walaupun kerajaan. Walaupun tak betul tapi tak kata tak betul kan. Mulalah. Selalunya macam tu. Itu kecenderungan biasa. Muka kita kadang-kadang yang lagi teruk cari alasan-alasan yang tak munasabah bagi membenarkan hak kerajaan buat tak betul tu. Oh tu lagi parah. Kalau diam tu satu hal juga. Sehingga bahasanya tak apa sedap, sehingga orang sebut syaitanul akhras, macam tak apalah, saya tidak minatlah nak membahaskan tentang benda tu. Tapi itulah yang mungkin berlaku. Sebab tu ulama besar dulu dia tak nak kerja, dia cari rezeki walaupun dia buat kerja kampung. Memang tak kenali buat kerja kampung. Buat bendang, ada rezeki makan. Tak. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia kan, pernah tengok gambar dia kan, tanpa kasut kan. Ambil gambar dengan pembesar Kelantan nama semua ni, dia selipar pun tak ada pakai. Tak pakai selipar tak ada apa. Memang cerita cukup popular dia. Kalau tuan-puan masih ingat satu waktu dia, kerana dia tak pakai kasut, satu hari kaki dia buruk. Kalau kata buruk tahu kan. Satu waktu kaki dia sakit ataupun buruk sehingga ada ulat. Cerita ni cukup popular. Sehingga ada ulat. Tapi masya-Allah akbar. Sewaktu dia nak ambil wuduk, dia akan ambil ulat-ulat itu letak sebelah dalam bekas. Dia pun ambil wuduk apa semua. Selesai ambil wuduk balik, dia ambil mula ulat-ulat tu letak balik dalam luka kaki yang dia buruk tu. Ini cukup luar biasa. Orang tanya kenapa? Untuk kenali. Yalah, ni kan makanan dia. Kalau aku tak bagi, kesianlah dia makan. Masya-Allah Tuhan ni luar biasa sekali. Dia punya zuhud, tawadhu'. Dia tak nak gaji. Kan? Kita hari ni, saya lah masuk kategori juga orang nak bagi gaji, mampu keras. Lagi besar lagi nak, itu masalah tu selalu mesti masalah ni. Gaji lagi besar lagi payah nak melepasnya kan. Ini adalah tabiat. Sayang kalau kita tengok. Masya-Allah. Ini adalah sikap ilmu. Kalau kita nak ambil iktibar kemuliaan ilmu, kita kadang-kadang tak kisah pun. Kadang-kadang orang minta belajar. Yalah, soal mampu tak mampu satu hal lah. Saya tidak nak kita nak, tapi keinginan untuk membantu mereka yang memerlukan, yang betul lah, yang bukan yang menipu. Kadang-kadang ada yang menipu tu tak tahan. Yang sakit hati tu, dia tunjuk merata yang sama aja. Pergi masjid tu sama masjid ni macam ni, entah berpuluh masjid. Ada satu hal kan, kalau orang yang ikhlas cukup pun okeylah kan. Ni tak pernah cukup, masalah juga. Diam pendek cukup dah. Astaghfirullahalazim tu dah cukup. Tapi kalau kita nak baca yang panjang, memanglah lagi lengkap. Tapi asas kepada istighfar hanya astaghfirullahalazim. Itu dah cukup. Kalau kita nak sebut banyak kali lah, mungkin yang astaghfirullahalazim allazi la sampai habis tu untuk selepas-lepas solat yang jumlahnya orang kata tertentu, itu mungkin terbatas lah. Tapi istighfar yang nak jumlah yang banyak, memang yang ringkas tu lah kan. Itu cukup dah. Itu boleh kita amalkan untuk kita dapatkan kebaikan. Saya kira kita ni dah masuk seminit lagi. Saya sebab kalau nak masuk pun tajuk kita memang tak sempat ke mana, baru pakai berhenti di sini. Memang tak sempat baca sebab kita masih, kalau